perlawanan yang berlaku ni, selepas perlawanan tu ada drama yang lebih besar. Yeah. Jadon Sancho versus Erik ten Hag. Untuk kita buat kronologi yang tepat, Jadon Sancho tidak terlibat dalam squad hari tersebut, which sebenarnya aku pun terkejut sedikit, tapi aku ingat injury lah. Tapi kemudiannya post match, apabila wartawan-wartawan di England bertemu dengan Erik ten Hag yang pada ketika itu sudah cukup marah dengan outcome ke perlawanan, dia orang tanya McTominay dengan Sancho kenapa tak ada. Jawapan dia, McTominay tak sihat, dan jawapan dia, Sancho did not train well, tidak mencapai ekspektasi dia di sesi latihan. Jawapan yang mengejutkan lah komuniti penyokong. Tapi tak sampai sejam selepas jawapan itu diberikan, Jadon Sancho ada keluar statement kat Twitter, Faiz. Apa yang Jadon Sancho cakap? Dia kata, jangan percaya semua yang anda baca. Dia rasa dia train well. Dan practically, dia pergi dekat satu platform awam yang boleh diakses oleh semua orang di seluruh dunia sebagai seorang pemain daripada klub terbesar di dunia untuk menyangkal dakwaan bos dia. Satu tindakan yang aku rasa banyak. Yeah, okay. So let's get into that. Aku nak tanya pandangan Hang. Yeah. Bila Hang tengok situasi yang berlaku ni, what was your initial reaction? Aku rasa benda-benda macam ni, aku banyak fikir pasal benda-benda macam ni. Salah satunya aku rasa buah fikiran aku ni daripada, kalau hang ingat kes Pogba dengan Mourinho satu ketika dulu. So the dividing opinion, ada orang yang berpihak pada Mourinho atas beberapa sebab, ada orang yang berpihak kepada Pogba atas beberapa sebab. Walaupun aku rasa it's a shame yang orang kena pick sides. Yeah. So, hang boleh je be objective about the issue tanpa perlu memilih mana-mana side, kan? Tapi agak aneh bagi aku untuk seorang atlet di dalam sukan berpasukan, untuk buat perkara-perkara macam ni. Aku tak kisah kalau dia pemain tenis, aku tak kisah kalau dia dalam sukan archery, sukan individu, aku tak berapa kisah sangat sebab dia tak memberi kesan besar kepada orang lain yang sama jawatan dengan dia. Siapa yang sama jawatan dengan dia? Pemain. Kish. Kalaupun ada benda yang dia tak puas hati dengan apa. Ni aku letak macam kalau aku ni contoh ada agent dia. Ataupun PA dia ke apakah. Aku akan buat apa yang aku mampu, sedaya upaya aku untuk berhentikan dia daripada buat benda-benda macam ni. Ini kita tak kira lagi bab siapa betul siapa salah ni. Yeah. Tapi just general ethics as a sportsman in a sports team, aku tak rasa itu benda yang bagus. Kalau hang rasa macam mana? Aku banyak memikirkan perkara ni. Reaksi initial aku bila aku baca Jadon Sancho punya statement tu, aku kecewa. Aku kecewa dengan kenyataan yang dia keluarkan untuk menyangkal jurulatih dia. Pada waktu yang sama, bila aku memberikan breathing room sehari dua untuk cuba memikirkan kedua-dua situasi, dan pada waktu yang sama bila aku consume discourse yang ada di media sosial tentang pandangan-pandangan orang ni, dia ada polarizing opinion. Ada setengah yang mengatakan Jadon Sancho sebenarnya dah memang malas, and mulalah dia perkorek pelbagai contoh daripada 3 tahun lepas lah, daripada 2 tahun lepas, dah mula tahap buat character assassination terhadap Jadon Sancho di media sosial. Semua nak korek-korek, nak salahkan dia. At the same time, ada juga yang berpendapat Erik ten Hag is abusive to its player. Mulalah dia pun buat character assassination terhadap Ten Hag. Korek dia punya story dengan David Neres punya rambut lah, dengan Cristiano Ronaldo lah, dengan semua ni. Mula korek cakap Erik ten Hag is the worst manager dengan David De Gea. Faham tak? Like reaksi kita dia tak boleh ada dekat tengah-tengah. Dia kena hujung sini ataupun hujung sini. nak kena pilih seorang yang bersalah. Ya, itu yang aku cakap tadi. So pandangan aku pula, Faiz, adalah pandangan di mana aku merasakan kedua-dua individu ada hak dan ada point masing-masing. Cuma kalau ada satu benda yang aku tak bersetuju dengan Jadon Sancho keluarkan kenyataan tersebut di publik. Sebab orang ramai cakap, Jadon Sancho ada hak lah sebab Ten Hag pun cakap benda macam tu. Hang kena faham, Ten Hag ditanya oleh media kenapa Sancho tidak berlatih. And dia tak boleh nak bagi alasan Sancho cedera ke apa. Dia kena truthful. Sebab
Macam dulu dia buat kat Marcus Rashford lah. Marcus Rashford datang lambat. So dia tak main. Tak boleh. Sebab Tak boleh. dia lambat. Tak boleh. punctual lah. Punctual. Hangkat dia. And Marcus Rashford responded properly. Point yang aku nak sampaikan kat sini adalah, aku rasa kedua-dua individu ada hak. Jadon Sancho ada hak untuk dia merasakan bahawa dia tidak diberi cukup peluang. Itu hak dia. Jadon Sancho juga ada hak kalau contoh orang cakap, oh maybe Jadon Sancho ni tak memberikan usaha 100% di training. Come on. Bukan semua pemain yang train 100%. Carlos Tevez was notoriously a super bad trainer. Tetapi Sir Alex Ferguson bagi dia je main. Eden Hazard was not the greatest of trainers. Eden Hazard kalau padang latihan tu dia memang malas. Tapi dia jenis yang masuk dalam game dia akan perform, right? Sebab dia beri peluang. Kat sini perbezaan dia adalah, aku rasa Ten Hag ada hak untuk demand 100% daripada pemain dia. Dan kalau Jadon Sancho tak nak deliver 100% pun itu hak dia. Cuma ada mismatch lah. So kalau ada clear cultural mismatch, then Jadon Sancho kena meninggalkan Man United. Bagi satu, Itu je solution bagi aku. dalam kepala aku, kenapa Sancho perlu bercakap sedangkan kerja dia hanyalah train dan main bola. Melainkan kalau dia ada sesi interview macam cakap dia, ataupun sesi press conference ni memerlukan dia bercakap. The spokesperson of the club yang dah digariskan akan kena attend pre-match press conference dengan post-match press conference, ini dan itu kena cakap dengan media, itu dah digariskan. Adalah manager dia. Tapi hang tahu kenapa aku rasa Sancho kena cakap? Ini pandangan aku. Sancho probably felt the need yang dia kena cakap sesuatu disebabkan dia tahu apa yang akan berlaku selepas kenyataan tu. Media sosial dan community fans, especially fan Man United ni Faiz, jenis yang kalau ada ruang nak bunuh seorang pemain, mereka akan buat benda tu. Dah banyak kali lah. Bila De Gea meninggalkan pasukan, kita tahu yang De Gea towards the tail end dah regress. Tapi bila De Gea meninggalkan pasukan, tengoklah character assassination yang mereka buat kat David De Gea. Seolah-olah dia tak pernah lakukan apa-apa pun untuk Man United. Right? The same thing yang mereka buat kat Harry Maguire. Yang selama ni kena abuse teruk-teruk. Same character assassination. The same thing yang dia buat kat Phil Jones. So kalau aku dalam posisi Jadon Sancho, and different players react differently to criticism. Kalau aku dalam posisi Jadon Sancho, maybe dia ada melalui something in his personal life yang kita tak tahu, yang dia tak pernah open up lagi. And tiba-tiba sekarang dia kena tembak macam tu dengan media sosial. Maybe he felt the need to protect themselves. Apa yang aku tak faham, macam ramai cakap dia orang tak faham kenapa Sancho nak keluar ayat kan. Aku lagi tak faham apa tahu. Kenapa orang nak bunuh seorang pemain bola sepak yang mewakili kelab hang. Dulu bila Dele Alli keluar interview yang sebulan lepas dia keluar, dia cakap sepanjang 3-4 tahun lepas ni dia struggle dengan depression. The whole social media came together untuk apologize, cakap oh we're sorry, we did not know you're going through it. So hang dah sedar ni yang kadang-kadang hang tak tahu apa yang berlaku dalam personal life seorang pemain, tapi hang dah tembak dia kau. And then bila benda tu impact pemain and dia open up about it, hang apologize. Tapi sekarang bila benda tu berlaku kat Jadon Sancho, semua dah bersedia nak tembak dia semula. Kalau 5 bulan daripada sekarang Jadon Sancho keluar and buka cerita pasal something yang berlaku dalam personal life dia ke contoh then everyone will be like, oh I'm sorry, we should not have said that, I'm sorry, we did not know you're going. That's my point. My point is sekarang ni, walaupun macam aku bersetuju dengan Ten Hag, he has every right to say what he did. Tapi at the same time aku tak nak bunuh Jadon Sancho because I don't know his story. Aku pun tak mau bunuh dia, walaupun aku masih lagi rasa dia tak sepatutnya buat apa yang dia buat. Setuju, aku tak mau kata apa dekat dia. Tapi ini adalah pengurus yang backup dia, yang hantar dia last 3 autumn bulan, selama 3 bulan untuk dia. Pemain 200,000 pound sterling seminggu hantar untuk 3 bulan untuk recover. Itu tak terjadi dalam mana-mana pasukan terbaik dunia selain Manchester United. Betul. Tak akan terjadi di Real Madrid, tak akan jadi di Barcelona, tak akan jadi di mana. Dan ketika pertama kali kalau hang tengok Sancho bercakap tentang Ten Hag, dia cakap very glowingly of him. Dia cakap tactically dia boleh main lebih bebas, walaupun sebelum tu dia main dengan Ole Gunnar Solskjaer dah cukup banyak kebebasan. It's always one reason after another.
dan ini bukan cara dia untuk hang repay orang yang dah bagi hang begitu banyak ruang, begitu banyak peluang sepanjang ni. Itu bukan cara dia. Itu satu. Dan kalaupun selepas ini kita ambil konteks yang kita ambil kemungkinan yang Jadon Sancho make it up dengan Ten Hag dan boleh masuk balik squad Manchester United. Dia nak main kat mana? Dia takkan main nombor 9 lagi dah sebab dah ada Højlund. Dia takkan ambil nombor 10 lagi dah sebab takkan siapa boleh beat Bruno Fernandes dalam team tu in terms of chance creation. Dia takkan main belah kiri lagi dah sebab ada Marcus Rashford di sana. Dan kalau Marcus Rashford tak ada pun Garnacho ahead of him dekat sana. Dia takkan main dekat kanan pun. Sebab kalau dia kanan tu tempat dia, dah lama dah ada main kat tempat kanan tu. Anthony akan main kat sana. Jadi kalaupun dia ada point, kalaupun dia ada dia simply boleh jadi macam ni. Sancho rasa dia train well, Ten Hag rasa dia tak train well. It can be as simple as that. Correct. Kan? Exactly. And that's why conclusion dia bagi aku Faiz, Sancho needs to leave. Conclusion dia bagi aku, bagi aku leave. Sancho needs to leave disebabkan sekarang ni ada clear cultural mismatch di antara hang dan jurulatih. Jurulatih mahukan sesuatu yang berbeza dengan apa yang hang mahukan. Mungkin hang ni jenis individu yang tak nak latih 100%. Hang nak enjoy main football, tapi jurulatih ni bukan jurulatih yang dengan style macam tu. So hang kena pergi cari jurulatih yang kena dengan hang lah. Kan? So for me, Sancho needs to leave the club. Bukan saja for the club but also for himself, untuk dia pergi cari semula ruang dan cinta dia terhadap sukan ni, untuk dia mula main semula completely itu pendapat kita, dia kena leave Tapi realistically, as it seems now, as it looks like now, hang rasa Sancho akan main lagi satu perlawanan untuk Manchester United? Honestly, I don't know. To be fair, Faiz, aku boleh imagine a scenario di mana mereka patch up balik. Aku boleh bayang senario tu. Aku boleh. Memang benda tu kadang-kadang normal je. Aku tak rasa benda ni akan jadi, especially dengan situasi bangang yang melibatkan Anthony sekarang ni. Aku nak borak pasal benda tu. Pilihan Sancho sekarang ni yang masih lagi terbuka, pintu yang masih lagi terbuka yang belum ditutup adalah Saudi. Aku tak rasa dia akan pergi Saudi. Aku tak tahu kalau tiba-tiba ada 100 juta pound setahun untuk dia. Aku tak tahu juga tu, aku goyang kat tu. Aku tak rasa dia akan pergi Turki sebab Turki je yang buka sekarang ni. Jadi dan kemungkinan untuk dia tak main daripada sekarang sampai ke musim sejuk nanti, sampai ke Januari nanti adalah too much sebab tahun ni tahun Euro. Musim ni musim Euro selepas ini kan. Too much for him. Dia pun dah banyak ambil cuti dah sebelum ni. He can't afford another cuti. Jadi menarik untuk kita saksikan development of this case. Just one final thing sebelum kita wrap up. Ini adalah perkara tentang budaya. Ramai yang mengatakan, uish, Ten Hag ni selamba macam tu je dia cakap in public. Dia tembak Jadon Sancho macam tu je. Korang kena faham satu benda tentang orang Belanda. Orang Belanda ni popular dengan mereka punya bluntness. Mereka memang community orang yang akan sentiasa jujur. Kadang-kadang tu terlalu jujur. Itu sebahagian daripada budaya mereka. That's why kalau tengok benda-benda yang kadang-kadang Louis van Gaal cakap in press tu, itu bukan Louis van Gaal nak cuba nak cipta sensasi tau, tak ada. Itu natural state of him. Itu memang dia. Itu memang orang Belanda. Memang macam tu. Diorang adalah community yang sangat jujur dan kadang-kadang kejujuran itu boleh disalah tafsir sebagai ada perasaan-perasaan kurang ajar ke, ada perasaan-perasaan rude ke, dia boleh disalah tafsir. Tapi tak ada ill intention. Itu memang mereka selalu jujur. Macam itu. Itu je aku nak summarize daripada kisah Ten Hag dan Sancho. Menarik untuk kita saksikan apa yang akan berlaku selepas international break nanti. Terima kasih kerana menonton Bola Itu Live. Jangan lupa saksikan episod baru Bola Itu Live setiap hari Khamis pukul 6 petang hanya di Astro Arena 802 dan Astro Go.